Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, menyambung kembali tazkirah kita berkaitan dengan bacaan kitab dari kitab Mastika Hadis juzuk atau jilid pertama terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Tuan-tuan yang boleh merujuk kitab, bolehlah lihat muka surat 77, dan kali ini saya akan membacakan hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 daripada bab yang ke-8, wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-28, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Hadis rawahu al-Bukhari wa Tirmizi. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini, hadis yang ke-28 ini, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabdanya, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Apa maksud hadis ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ada 3 poin dalam hadis ini. Yang pertama, apa kata Rasulullah SAW? Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku, kata Rasulullah SAW, walau satu ayat. Sampaikanlah apa yang kamu dapat daripada aku, kata Rasulullah SAW, walau satu ayat sekalipun. Itu terjemahan di sini. Yang kedua, wa hadithu an bani Israil wala haraj. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ceritakanlah atau sampaikanlah an bani Israil, tentang kisah-kisah bani Israil, wala haraj, dan dia tidak menjadi kesalahan. Boleh menceritakan tentang kisah-kisah kaum Bani Israel ataupun kisah-kisah zaman dahulu yang banyak dihurai oleh ulama-ulama tafsir yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Boleh diterima asalkan dia kisah yang munasabah. Dan yang ketiga, ini yang poin yang paling penting sekali, yang seolah-olah mengikat tentang 2 poin di atas, iaitu waman kadzaba alayya muta'ammidan, kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta. Ini yang mengeluarkan hadis palsu. Waman kadzaba alayya muta'ammidan, dan siapa yang berdusta terhadap aku muta'ammidan, dengan sengaja. Ini mencipta hadis sendiri, bukan Rasulullah yang sebut, bukan Rasulullah yang berkata, ataupun bukan perbuatan Nabi, saja-saja nak sebut. Falyatabawwa maq'adahu finnar,
maka ia menyediakan tempatnya nanti di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi daripada hadis ini kita secara umumnya kita boleh faham tentang 3 perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan daripada hadis ini, ada 3 perkara disebutkan atau dihurai di sini. Pertama ialah ilmu agama walau sedikit sekalipun wajib juga disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah-kisah Bani Israel boleh dikisahkan ataupun diceritakan. Yang ketiga, balasan buruk bagi orang yang berbuat dusta terhadap Rasulullah SAW. Bukan balasan buruk lagi, bahkan tempat mereka adalah di neraka. Maq'adahu binnar, dia menyediakan tempatnya nanti di dalam neraka bagi mereka yang berdusta, bagi mereka yang mengada-adakan bukan hadis, bukannya kata-kata Nabi, bukannya perbuatan Nabi disebut, bukannya apa yang ikrarkan oleh Nabi, yang itu saja diciptakan. Ini fal yatabawwa maq'adahu finnar, dia menyediakan tempatnya dalam api neraka. Kita lihat uraian di dalam kitab ini. Yang pertama ialah soal menyampaikan ilmu agama. Jadi dalam poin yang pertama tadi, balighu anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikanlah daripada aku walau satu ayat. Apa yang nak disampaikan? Tentulah segala perintah-perintah yang wajib, yang asas dalam soal-soal akidah, soal ketauhidan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita kepada Allah SWT, kepada Rasul, meyakinkan, menyampaikan kepada orang lain tentang ilmu yang kita ada tentang rukun iman. Khususnya kita sebagai ibu bapa perlu menyampaikan kepada anak-anak tentang rukun-rukun iman yang 6 perkara itu sebagai asas supaya mereka faham tentang keyakinan kita di dalam Islam ini. Yang kedua ialah tentang syariat, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soal salat, soal zakat, soal siam, puasa, haji dan ibadat-ibadat yang wajib yang lain yang perlu disampaikan. Walaupun yang kita tahu sedikit, kita sampaikanlah kepada yang sedikit. Kita sampaikanlah kepada mereka yang kita mampu untuk menyampaikannya. Jadi tahap kita tu kena lihatlah. Kalau kita seorang yang hanya ilmu kita sekadar itu, mungkin kita sampaikan kepada orang yang hampir sama setaraf dengan kita. Tidaklah kita sampaikan kepada orang alim pula. Kita dah ilmu sedikit, nak sampaikan pula kepada orang alim, jadi seolah-olah mengajar orang alim pula. Tapi maksudnya di sini ialah kita tahu sedikit, kita sampaikanlah sekadar mana ilmu yang kita ada. Yang penting ialah apa yang Rasulullah SAW perintahkan di sini ialah wajib sampaikan. Soal kewajipan kita kepada Allah mesti disampaikan kepada orang yang kita mampu menyampaikannya. Kalau kita tak mampu, itu soal lain lah. Begitu juga soal larangan Allah SWT yang kita tahu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sampaikanlah juga perkara itu perkara yang haram, jangan dilakukan. Jadi mengikut kemampuan kita dan mengikut ke ilmu yang ada pada kita. Yang penting ialah mesti disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wahaddisu an Bani Israel wala haraj, dan ceritakanlah tentang kisah-kisah Bani Israel. Apa itu Bani Israel? Bani Israel ialah kisah nabi-nabi dahulu yang bermula daripada kisah Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub itu adalah gelaran kepada Bani Israel itu. Israel itu adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi keturunan-keturunan daripada dialah sampailah kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa.
kisah-kisah mereka itu yang khususnya kalau yang ada disebut di dalam Al-Quran itu tentulah meyakinkan kita. Tapi yang tidak disebut di dalam Al-Quran hanya disebut oleh ulama-ulama tafsir, yang ulama-ulama tafsir itu pun telah merujuk kepada ulama-ulama yang lain juga. Yang ulama-ulama yang lain pun juga mereka menapis kisah-kisah Bani Israel itu adalah kisah-kisah yang menasabah, kisah yang boleh diterima, bukan kisah yang diada-adakan, misalnya sebagai soal nama anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi walaupun tidak disebut di dalam Al-Quran, jadi maknanya bolehlah diceritakan. Kemudian seterusnya, yang ketiga ialah tadi balasan berbuat dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mengadakan menceritakan tentang hadis palsu yang tidak disebut oleh Nabi, kita sebut pula konon-kononnya untuk memperkuatkan hujah. Ini adalah satu kesalahan yang sangat besar. Apa yang disebut oleh dalam huraian di sini, tuan-tuan boleh lihat apa yang disebut oleh Al-Ubbi, iaitu seorang ahli hadis yang terkenal yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim, mengingatkan dengan berkatanya, perkara yang hampir kepada dusta, pada pembohongan atau yang berupa dusta, yang memang dusta, ialah memperkatakan kalimah-kalimah di dalam hadis Nabi dengan sebutan yang salah. Maknanya tidak disebut kalimah itu di dalam hadis, kita sebut kalimah lain yang boleh memberikan pengertian yang lain. Ini tentulah satu kesalahan. Apatah lagi menciptakan hadis, sengaja cipta hadis, ini satu kesalahan yang besar. Sebagai contoh ialah hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang jelas dicipta, yang kalau dhaif boleh tahan lagi. Dhaif tu kalau dia fadhailul a'mal mungkin boleh dipakailah. Tapi kalau yang maudhu', yang memang ditolak langsung oleh ulama-ulama hadis, tentulah hadis itu tidak boleh dipakai. Maka kita kena tolak hadis-hadis yang seperti itu. Apa yang disebut oleh Al-Ubbi tadi, dia kata perkara yang hampir kepada dusta atau perkara yang berupa memang dusta ialah memperkatakan kalimah-kalimah dalam hadis Nabi dengan sebutan yang salah, yang tidak menurut kaedah bahasa Arab. Oleh itu, maka tiap-tiap orang yang beriman hendaklah berjaga-jaga dengan bersungguh-sungguh mengenai hal yang tersebut. Demikianlah juga yang diperingatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pun memperingatkan supaya menolak hadis-hadis yang palsu ataupun mencipta hadis-hadis yang tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ialah waman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta terhadap apa yang aku sampaikan, maknanya menyampaikan apa yang Nabi SAW tak sebut, muta'amidan, sengaja membuat hadis, menceritakan hadis yang palsu, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka sediakanlah tempatnya di dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itulah daripada 3 poin dalam hadis ini. Hadis yang ketiga itu, poin yang ketiga itu sebagai satu mengikat tentang, walaupun di sana kita perlu menyampaikan apa yang kita ada, tapi sampaikanlah benda yang betul. Sampaikan perkara yang memang diperintahkan oleh Allah, sampaikan perkara yang dilarang oleh Allah, yang betul-betul dilarang oleh Allah. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Begitulah. Dan begitulah juga yang kedua tadi, iaitu boleh menceritakan tentang kisah-kisah kaum Bani Israel yang mungkin tidak disebut di dalam Al-Quran, disebut oleh ulama-ulama tafsir, bolehlah diambil iktibar untuk menjadikan pengajaran daripada kisah-kisah mereka, kisah-kisah Bani Israel itu. Jadi sebagai kesimpulan, ingatlah kepada
Perkara yang ketiga, poin yang ketiga ialah jangan mengatakan perkara yang tidak disebut, yang tidak dibuat oleh Nabi SAW itu sebagai satu hadis atau sebagai satu yang datang daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas ini memberikan pengajaran kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, mengikut kemampuan yang kita ada, maka sampaikanlah kepada mereka yang kita mampu untuk menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.